Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran 14 bahagian ibadat, tajuk tanggungjawab suami isteri. Di bawah tajuk ini kita akan belajar tentang tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab bersama suami isteri, kesan apabila tanggungjawab dilaksanakan dan kesan apabila tanggungjawab tersebut diabaikan. Kemudian kita akan bincangkan tentang cara membentuk keluarga bahagia. Pertamanya kita akan bincangkan tentang tanggungjawab seorang suami. Tanggungjawab suami ada 4. Yang pertama, memberi nafkah zahir dan batin, memberi didikan agama secukupnya, memberi layanan baik kepada isteri dan berlaku adil. Tanggungjawab suami yang pertama, memberi nafkah zahir dan batin. Apa itu nafkah zahir dan apa itu nafkah batin? Nafkah zahir ialah keperluan asas. Jadi seorang suami perlu memberikan keperluan asas kepada isterinya, termasuklah tempat tinggal, makanan, perubatan dan pakaian. Manakala nafkah batin adalah tentang keperluan seksual dan belayan kasih sayang. Tanggungjawab suami yang kedua ialah memberi didikan agama secukupnya. Seorang suami perlu memberi didikan agama kepada isterinya untuk menjadikan isterinya sebagai isteri yang solehah dan membentuk keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, rumah tangga yang bahagia. Jika suami tidak mampu mengajar isterinya, maka hendaklah suami tadi membenarkan isterinya keluar belajar dengan pengawasannya, atau suaminya boleh mengupah ataupun membawa pengajar dari luar untuk mengajar isterinya. Ilmu yang perlu diajar kepada isterinya adalah ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Tanggungjawab ketiga suami ialah memberi layanan baik kepada isteri. Jadi suami perlu memberi layanan baik kepada isteri sama ada dari segi perbuatan ataupun dari segi perkataan. Layanan yang baik akan mengeratkan lagi hubungan antara suami isteri. Seterusnya ialah berlaku adil. Ini khusus kepada suami yang berkahwin lebih daripada satu ataupun berpoligami. Seterusnya kita akan lihat pula tentang tanggungjawab seorang isteri. Di sini disenaraikan 5 tanggungjawab isteri kepada suaminya. Yang pertama, isteri mestilah mentaati suami. Seterusnya, memelihara kehormatan diri, menjaga harta suami, memberi layanan baik kepada suami dan tinggal di rumah suami. Mentaati suami. Seorang isteri wajib mentaati suaminya selagi apa yang diminta oleh suaminya, apa yang disuruh oleh suaminya tidak bercanggah dengan syariat. Yang kedua, seorang isteri perlulah memelihara kehormatan dirinya. Isteri tidak boleh melakukan perkara yang boleh menimbulkan fitnah, contohnya mengajak berdua-duaan dengan lelaki lain. Isteri juga perlu menjaga aurat dan menjaga akhlak mereka. Berhias hanyalah untuk suami. Tidak menceritakan keaiban suami ataupun rahsia rumah tangga kepada orang lain, termasuklah ibu bapa sendiri. Yang ketiga, seorang isteri perlu menjaga harta suaminya. Seorang isteri perlulah bijak merancang perbelanjaan, tidak boros dan perlu mendapat keizinan daripada suami untuk membelanjakan harta tersebut. Tanggungjawab yang keempat ialah memberi layanan baik kepada suami. Sebagaimana suami perlu memberi layanan baik kepada isteri, isteri juga perlu memberi layanan baik kepada suami dan ini akan mengeratkan hubungan kasih sayang antara keduanya. Dan yang terakhir, isteri perlu tinggal di rumah suaminya. Dilarang sama sekali pasangan suami isteri tinggal secara berasingan dan isteri perlu ingat bahawa mereka dilarang sama sekali keluar rumah tanpa izin suami walaupun untuk mengerjakan haji atau umrah. Okey, tadi kita telah membincangkan tentang tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri. Dan sekarang kita akan lihat pula tanggungjawab bersama suami dan isteri. Jadi suami dan isteri perlu memelihara dan mendidik anak dengan baik.
Suami isteri juga perlu menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak, iaitu pihak suami dan pihak isteri. Memenuhi keperluan masing-masing mengikut kehendak syarak seperti keperluan kasih sayang antara satu sama lain. Yang keempat, suami isteri perlu saling hormat menghormati dan menjaga keaiban masing-masing. Dan apabila terdapat sebarang masalah, suami isteri perlulah saling nasihat menasihati dengan lemah lembut dan berhikmah. Apabila tugas-tugas tadi, tanggungjawab-tanggungjawab tadi dilaksanakan dengan baik, maka sudah pastilah rumah tangga yang dibina tadi akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia akan memberi kesan yang baik kepada pembangunan umat. Antaranya ialah akan melahirkan masyarakat yang aman yang menjadi asas kepada negara yang aman. Seterusnya akan melahirkan generasi yang bijak dan cemerlang yang bakal menjadi pemimpin negara. Seterusnya melahirkan masyarakat yang maju dan produktif yang bakal membangunkan negara. Namun sebaliknya, sekiranya rumah tangga tadi pasangannya tidak melaksanakan tanggungjawab, suami, isteri tidak melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka, maka kesannya ialah persefahaman di antara keduanya akan hilang dan pergaduhan akan berlaku meskipun dalam perkara-perkara yang remeh. Yang kedua, keamanan rumah tangga akan tergugat dan ia boleh membawa kepada perceraian. Kesan yang paling besar adalah kepada anak-anak, di mana anak-anak akan membesar tanpa kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Dan anak-anak akan hidup terbiar tanpa penjagaan dan didikan yang sewajarnya. Jadi, oleh itu, semua pasangan perlulah menjalinkan hubungan yang baik, menjalankan tanggungjawab masing-masing supaya keluarga bahagia dapat diwujudkan. Persiapan ke arah mewujudkan keluarga bahagia. Apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan keluarga bahagia? Yang pertama, pasangan suami isteri perlu mendalami ilmu tentang rumah tangga sebelum berkahwin dan setelah berkahwin. Perlu terus mendalami ilmu tentang perkahwinan, ilmu tentang rumah tangga supaya mereka dapat menjalankan perkahwinan tadi, menjalani perkahwinan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, dengan cara yang boleh menjamin kebahagiaan. Okey, seterusnya persediaan dari segi akhlak. Akhlak merupakan tonggak keharmonian keluarga. Pasangan yang tidak berakhlak akan menyebabkan rumah tangga akan menjadi kucak-kacir. Suami perlu menjadi contoh kepada isteri dan anak-anak. Jadi, oleh itu, penting bagi pasangan mendidik akhlak masing-masing dengan baik, melatih diri berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau sekiranya ada sifat panas baran pada diri kamu, maka hendaklah cuba dibuang daripada sekarang supaya dapat melatih diri dengan sifat yang baik dan dapat mendidik rumah tangga dengan cara yang baik juga. Okey, seterusnya persediaan yang terakhir sebelum mendirikan rumah tangga ialah persediaan dari segi ekonomi. Bakal suami dan isteri perlu merancang ekonomi agar dapat menyediakan keperluan asas yang sempurna dan tidak menjadi beban di kemudian hari. Jadi perancangan ini perlu ada sebelum perkahwinan dan semasa perkahwinan. Apabila berkahwin, kita kemungkinan selepas ini akan ada anak, maka perbelanjaan mungkin semakin banyak, jadi persediaan perlu dibuat dengan lebih awal supaya rumah tangga dapat dijalankan dengan baik tanpa masalah. Okey, seterusnya, saya harap apa yang telah dipelajari tadi kamu dapat memahaminya dan sekarang kita akan buat latihan. Latihan ini kamu tulis pada kertas kajang
snap gambar dia ataupun tulis pada PowerPoint dan hantar. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian. Selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.